kepada kepercayaan dagangan, semakan realiti. Apa yang saya kongsikan kepada anda, it's melihat dagangan ni, if anda melihat kepada konsep yang saya cuba bawa, melihat trading ni sebagai investment tau. Sebagai perniagaan. Anda sedang invest dalam perniagaan. Anda cuma invest kepada sistem perniagaan, benda berulang yang anda buat bila tengah perform, sama macam bisnes lain, anda akan tambah anda punya position sizing. Bila dia tak perform, anda akan kurangkan position sizing, anda cut off pada certain time, anda ambil duit keluar pada certain time. Berniaga. Bukannya anda apply kerja jadi trader. Tak kisahlah anda jadi full time ke, part time ke. Dan ini melibatkan satu proses di mana kesemuanya bergantung kepada anda. Bukan teknik yang anda pakai. Teknik tu anda boleh Google, anda boleh internet, ikut webinar, ikut mana-mana, ambil teknik. Semua bagus. Anda boleh masuk kedai orang berniaga, anda boleh jumpa toke 1, toke 2, toke 3, salin lah. Dia bangun pukul berapa, dia gosok gigi pakai ubat gigi apa, dia pakai perfume apa, penting dia sokong tim bola yang betul ke, yang salah ke, salah gol banyak, dahsyat. Contoh, kan? Bola terkena, apa-apalah, anda boleh ikut. Tetapi, ultimately, benda yang akan menentukan whatever anda punya teknik perancangan adalah anda. Yang lain senyap, saya tolong tanya. Okey. Itu rahsia dia, bukannya teknik. Faham tak? Seri lawan City, bukannya lawan jiran Liverpool. Lawan jiran Liverpool, baru hantar jiran pun tak menang. Kalau lawan Liverpool, entah 18-0. Hantar jiran pun ke laut. Teruk betul. Liverpool hantar jiran dia. Tim makcik kan tim kita orang. Kalau kita orang lawan tim yang satu tu, tak tahulah apa jadi ke dia. Contoh. Okey. Paling penting dalam trading adalah anda lihat balik kepada diri anda. Ni, kita akan cover penetapan. Asal dia dari mana? Mana nak start semua ni? Info abang ni saya dengar kan. Saya tengok chart pun saya dah tak tahu nak trade. Betul? Betul? Kalau dengar kadang-kadang orang yang baru first time ikut kita punya sesi kan, ada message, bang, saya dengar abang kan. Sebelum ni saya ada teknik. Bila dengar abang, saya dah tak tahu nak trade. Bagus. Berhenti dulu. Cuba belajar macam mana bos kerja dan cara berfikir. Yes. Tetapi, will it work on you or not? Vacation, entah ke mana ni sekarang. 16-18 kalau hantar tim betul. 1.618. Break momentum. Okey. Kita boleh belajar dengan ramai orang. Anda tak dapat jadi orang tu. Jadi kita nak buat apa? Anda tak dapat jadi orang lain tau. Anda boleh tengok, okey, macam ni lah. Macam ni. Deep sikit ya. Bukan nak tunggang agama, tetapi deep sikit. Kita boleh ikut sunnah Rasulullah. Kita boleh ikut apa juga yang Rasulullah buat. Kita tak dapat jadi Nabi. Faham tak? Ni deep sikit. Sebab ramai yang belajar cuba jadi orang lain. Anda tak dapat jadi orang tu. Kita boleh ikut yang baik dia. Kita boleh ambil yang dia punya standard. Tapi kita tak dapat jadi dia. Kita nak jadi apa? Kita jadi the best version of kita. Faham tak? And untuk jadi the best version of you, anda kena kenal diri anda. Benda tu yang anda boleh dengar saya cerita pasal market dynamic apa semua. Benda tu sebenarnya it's very scientific kan. It's structure. Macam ni jadi. Macam ni jadi. Yang penting apa? Follow SOP. 6-7 kerjaan ada main 6-7 kerjaan. Ya, betul.
Yang kita nak buat adalah anda jadi versi terbaik anda. Anda tak dapat jadi saya tak dapat jadi anda. Adakah saya better daripada anda? Tak. Saya adalah versi yang baik daripada saya. Anda adalah versi baik daripada anda. Faham tak? Anda tak dapat jadi saya tak dapat jadi anda. Itu dia. Nak sebut dia senang. Nak buat dia payah. Starting dia macam mana? Ni. Benda ni. Mana Aisyah? Aisyah masih kerja. Tak jam. Tak tahu mana Aisyah. Ada dekat Aisyah dengar. Dalam kereta kot Aisyah. Jangan berhenti buat benda ni. Anda akan dapati dia amat apa benda ni. Ini asalnya bagi mereka yang baru ikut. Tolonglah buat. Anda akan dapati dia membantu banyak. Tuliskan kepercayaan anda kepada dagangan. Tuliskan. Ini asas dia. Anda tak payah belajar teknik daripada saya. Anda semua dah ada teknik. Tak faham pasal market dynamic. Jangan pakailah teknik anda. Ada Aisyah? Ada Aisyah. Aisyah senyap je dengar. Buat dia Aisyah. Istiqamah. Buat dia. Ulang sebulan sekali, paling minimum sebulan sekali. Buat dia. Tuliskan kepercayaan anda. There is no right, there is no wrong. Sebab ia adalah anda. Okey, jom. Jumpa lagi. Thank you, jom. Yes. Anda boleh ambil tool orang dan sesuaikan kepada anda. Sistem dagangan. Anda boleh ambil sistem dagangan tetapi kenakan. Adakah anda nak tukar parameter, anda nak tukar MFI reading, anda nak tukar RSI, anda nak tukar apa. Itu kepada anda. Yang pentingnya dalam dagangan bukannya teknik. Yang penting dalam dagangan, dia tak ada teknik betul. Tak ada. Penuh dia punya nota. Dia tak ada benda betul dalam trading ni. Dia ada benda yang sesuai kepada anda. Sebab itu saya sharekan market structure, bukannya teknik. Pian dah ada kat darat dah. Pian kat darat dah, last week dia naik. Dah, dia tengah kuarantin tu, tak habis lagi kuarantin dia. Minggu ni habis. Lagging. Santi, masuk balik, refresh balik. Okey, buatlah benda ni. Tuliskan apa kepercayaan anda kepada trading. Contoh-contoh kepercayaan. Saya percaya saya seorang scalper. Saya percaya, tulis dia. Whatever yang cross your mind about trading, apa yang anda perolehi daripada kepercayaan berkenaan. Tulis dia dalam 20 lebih poin. 20 over point. Don't worry about salah atau betul. Dia tak ada salah atau betul kat sini. Tak ada. Dia ada kepercayaan yang berguna, kepercayaan yang menghadkan. Kat sini. Dia tak ada kepercayaan yang betul atau kepercayaan yang salah. Sebab dia anda tau. Dia bukannya ada betul dan salah. Aisyah. YouTube channel dah berfungsi seperti sedia kala. Tolong buat benda ni. Lepas tu, anda cukup 3 set, cukup 2 atau 3 set, anda bahagikan dia kepada 2 set. Iaitu kepercayaan berguna dan had. Apa yang menghadkan. Lepas tu anda buat 1 round lagi. 3 bulan, sebulan buat. Dia tulis. Ada duduk 1 jam, 1 minggu, 1 jam. Dan saya jamin, saya berani, saya jarang bagi jaminan. Tapi ini adalah jaminan. Anda akan menjadi seorang yang lebih faham mengenai diri anda apabila anda buat benda ni. Antara yang contoh di mana orang boleh berjaya dalam trading, bukannya dia tahu teknik. Bukan. Teknik semua orang boleh tengok, semua orang boleh tahu, kan? Semua orang boleh berjaya dalam teknik, tetapi nak menentukan anda betul-betul boleh nak ikut teknik berkenaan, nak jadi seorang yang
berdagang lah, seorang yang berdisiplin. Dia bukannya teknik tu benda tu ada macam tu je, dia macam tu, ada ikut dia dan buat duit atau tak buat duit. Dan the thing is, anda dan ini buat dia yang first ni, lepas anda sedar apa kepercayaan yang anda dah ada, buat dia. Seriously, saya bayar berpuluh ribu tau untuk nak ikut kursus ni tau. Untuk nak dengar benda ni je, untuk nak dapat tu je, nak dapat dokumen ni. Ini je kepercayaan. What you get, apa anda punya belief. Berpuluh ribu saya bayar, 20 lebih ribu US dollar. Masa tu 3.2, 3.1, 3.25. Tu exchange rate pada waktu itu. Pada tahun 2000 tu pada tahun 2011. Untuk nak dapat ni je. Dan untuk dapat, anda sedar apa yang anda ada. Tu dulu. Dia teknik, semua belajar teknik. Tapi tanya diri anda, betul ke anda ikut teknik tu? Berapa ramai yang ikut teknik kan, tapi memang tak ikut. Jenis yang tengok market, nanti aku manual close. Yang tu, satu, saya tak percaya kepada benda-benda manual close, tutup at market. Saya tak percaya benda tu. Tahu tak kenapa? Faham tak kenapa? Sebab kalau anda tengah awal bulan, anda tengah banyak duit, anda akan dapati, anda punya risk tolerance lain sikit. So tengah banyak duit, tak apa, ni blow, nanti aku boleh letak duit lagi. Cuba tengah-tengah bulan, duit tengah tak ada, float sikit, anda duk tengok sikit. Sebab duit tadi yang letak dalam tu perlu nak bayar bil ke apa, adalah terdepo. Yang macam tu kan, dia tak dapat nak manual close. Dia akan berharap, tak apa, nanti dia naik kan, dia turun lagi, tak boleh tidur malam tu kan, dia naik lagi sepatang, dia masuk lagi satu, dah tamak dah masuk. Satu, saya tak, sebab itu saya tak percaya benda-benda manual ni. Kita kena letakkan benda yang berulang. Ini jadi, aku buat macam ni, guna limit order, letakkan stop loss, alihkan BE, dan biar market buat kerja dia. Kita tak nak letakkan faktor emosi. Sebab macam mana pun, even saya, kalau saya tengah tengok position, saya duk tengok. Saya pun kacau kalau saya duk tengok. Susah nak kawal dia. Saya cuma tengok chart bila ada alert. Chart pun tak bergerak luar. Kalau ada macam tu, kita tak ada kat sini kan. Kita letak satu entry, letak dia lurus masuk, terus kaya semua. Buat apa kita nak belajar hari-hari? Buat apa saya hari-hari ada kat sini kan? Tunggu ada set up yang tu, kita bagi satu. Dah. Tahun depan, kita jumpa lagi. Senang kerja kita kalau ada benda macam tu. Tapi kita dengar kat luar tu pun, ilmu marketing dia dahsyat. Semua untung. Hari-hari untung. Mana ada? Betul. So, dapatkan kesedaran mengenai siapa diri anda dulu. Kenal pasti siapa diri anda dulu. Lepas tu anda tahu apakah kepercayaan mereka yang berjaya dalam bidang ni. Jadi satu kajian yang dijalankan oleh Sam Elder nama dia. Dia dapati, dia interview ramai trader yang memang ada nama kat Wall Street dan juga dekat London sebenarnya. Dan dia dapat dekat Europe market, dekat Europe market. Dan dia dapati bahawa biarpun cara berdagang dia orang ni tak sama, teknik tak sama, ada yang swing, ada yang masuk shorter term, tetapi ada standard cara berfikir dia orang yang sama. Yang pertama, anda responsible kepada anda punya performance. Ini masalah dia. Saya sering dapat message macam ni, dan baru ni pun kalau dia ada dalam ni minta maaf. Bang, pukul berapa saya dengar abang ada buat live trade dalam XM punya ni.
Faham kan? Kita bukan live trade. Saya kongsikan apa setup dalam sistem saya. Itu bukan bertujuan untuk live trade. Itu bukan bertujuan untuk signal. Kalau untuk signal, saya tak buat sesi macam ni. Buang masa anda, buang masa saya. Bagus belajar kat situ, dia bagi signal. Sambil tu dia pergi charge kelas. Kalau saya dah nak buat signal-signal ni, saya tak buat kelas. Buat apa buat kelas? Buat apa buat kelas? Tak ada. Saya akan bagi signal je. Ataupun copy trade. Copy trade. Tak payah tahu. Tak payah tahu apa-apa. Ni dia ada copy. Tak payah kelas-kelas. Buang masa anda, buang masa saya. Kenapa saya tak percaya kepada benda tu? Kalau anda nak dapat signal yang bagus, signal bank, anda boleh pergi dekat sini tau. Bukan signal daripada Kerengga FX. Saya tak tahu kalau ada nama Kerengga FX, saya minta maaf. Bukannya saya dah tuju kepada anda kalau ada nama anda Kerengga FX. Ni, dekat sini ada bank punya signal. Ni, bank punya signal. Betul. Order activities, order semua ni. Dan anda boleh bayar kat sini. Get full access kat sini. Situ. Bank punya entry. Bank punya entry. Tu. Pergi save dia. Bank punya entry. Bukan Zul, bukan Kerengga tadi, bukan apa-apa nama lain. Ni. Ni bank. Lagi dahsyat. Ni bank masuk. Anda nak tengok news, anda nak tengok trade stats, order activities, insight, whatever, semua ada dalam ni. Kan? Lepas tu boleh kaya. Masalah dekat kita ni, kalau bank lain, tengok bank satu tu nak masuk, dia nak cari cara macam mana dia nak buat duit daripada idea tu. Bukan dia nak ikut tau. Dia akan tengok kenapa dia orang ni nak buy. Kenapa dia letak level kat situ. Apa yang info yang dia ada yang aku boleh ambil untuk aku untung lebih bagus daripada dia ataupun bunuh dia. Itu bisnes. Kita Sifu bagi entry kat situ, SL kat sini, TP kat sini, sebiji. Tak fikir bagaimana kita nak memperbaiki kepada kita. Dan kita nganga tunggu entry. Itu bukan cara anda belajar. Kalau tanya saya. Oh, baguslah sambil belajar kita buat profit sama-sama. Percayalah, itu adalah ayat marketing yang paling dahsyat sekali. Level tinggi. Level tinggi. Tak payahlah. Cerita realiti dia. Anda mempunyai tanggungjawab kepada prestasi diri anda. Siapa nak terasa sekarang. Jangan terasa bila dah hilang duit nanti. Anda mempunyai kawalan kepada hala tuju kewangan anda. Nombor 2. Objektif mendalam. Dan kita semua tak sama. Fahamkan sebab anda trade. Sasaran pulangan jelas. Kita semua tak sama. Had kerugian jelas. Semua tak sama. Label tinggi Kamadun. Membangunkan model size posisi. Ini yang saya masih tak nampak orang ramai buat. Tolong buat. Saya dah kongsikan satu model. Anda buatlah. Dan kita akan bincangkan banyak pada minggu ni berkenaan yang ini. Bila tengok balik table kekayaan saya sebelum ni, yang paling saya rasa tak boleh nak buat is letak target minimum 5 entry week. Realitinya bukan hari-hari. Timing. Yes. Biar. Sebab itu anda buat benda tu. Bila anda letakkan kekayaan ni, anda akan nampak apa benda mengarut yang aku buat. Apa benda mengarut yang aku buat. Sebab tu kita buat benda ni. Punya mindset cepat kaya. Itulah. Kan? Kalau saya lah, memang entry yang jenis masuk je, memang ngam pergi je. Saya tak nak kongsi je. Buat apa saya kongsi? Kalau saya ada teknik yang memang 100%, buat apa saya kongsikan orang? Kan?
Kan ada big player nampak, dia orang ni bagus dan dia orang masuk ngam. Tengok apa jadi yang dekat waktu yang dekat Reddit tu kan. Tengok apa jadi. Yang GameStop tu kan. Bila fund semua belasah dia orang, habis. Nampak? Entah fund yang masuk letak kaki dalam tu kan. Dia orang retail masuk, semua kat atas, lepas tu dia orang short balik. Habis. Tengok berapa ramai orang kena. Kalau saya dah ada kan, zero float, masuk je terus pergi. Dia macam ni. Okey? Kalau saya ada yang benda macam tu, saya tak nak kongsi dengan orang. Saya tak nak kongsi dengan orang. Buat apa saya kongsi? Kan kena belanja orang. Saya senyap. Saya lokek. Kalau makan, tak lokek. Tapi rahsia dia, ni model size posisi. Tapi kita dengar ramai, entah penyakit tengok. Dia sakit ke apa? Sakit ke apa cerita macam tu? Perlunya ambil risiko. Memang kita trade. Tuan-tuan tengok. Perlunya ambil risiko. Jangan lupa. Tengok tu belum yang zero float lagi kan Pian. Terus dah minta DM. Okey, perlunya ambil risiko tu memang penyesuaian kaedah dagangan dengan jenis pasaran ini. Tolonglah start. Dah lama lah kita sama-sama ni. Start buat. Besok punya sesi kita akan banyak cerita, esok dan lusa punya sesi dan cerita banyak benda ni. Okey, bagaimana anda nak bangunkan position sizing model serta kepada portfolio dagangan anda. Kaedah masuk pasaran, letak limit order, letak stop loss, letak TP. Itu je. Yang pentingnya kaedah keluar. Anda bukan buat duit daripada entry market. Anda masuk market, anda ambil risiko. Yang pentingnya adalah, yang pertama, anda kena ada tempat stop loss asal untuk tentukan berapa lot size. Berapa yang anda nak risikokan. Saya trade tak ada stop loss bang. Jangan trade. Simple je saya. Kalau awak start trading punya mindset. Betul sendiri. Kalau orang kata tak payah letak stop loss. Kalau letak stop loss, anda nak letak lot berapa? Kan jenis malas letak semua 0.1. Saya simple je. Saya tahu orang tu tak berjaya trading, simple je. Saya tengok dia punya SS yang untung kan. Semua satu lot. Saya tahulah. Nak tengok macam tu kan. Nak buat macam mana? Kan? Limit order tak kena jalan terus. Itu tak semua tender yang kita hantar kepada government, kita dapat projek tu. Sama macam bisnes, Kamarul. Tak ada stop loss, anda nak kira macam mana. Tak nak pakai stop loss, saya guna margin. Okey, untuk berapa besar dia punya. Kalau ada jenis guna margin account, letak satu margin account untuk trade satu position, itu okey. Masalahnya satu margin account tak ada stop loss, lepas tu masuk entry lagi, masuk entry lain, letak BE. Lama-lama menjadi habis semua. Account demo biasa tu Aisyah. Take profit kena ada. Sebabnya tanpa itu anda tak dapat menentukan risk reward. Husnuzon. Betul? Tapi masalahnya itu benda yang tak dapat kan? Tak menjadi. Tak ada dalam model position sizing di mana contoh letak ada 1000, dia boleh buka 0.1 lot untuk 200 position. Kalau kita kira matematik dia dan anda ambil, saya ada algoritma dia, semua saya tak dapat nak kongsikan kat sini sebab itu dekat satu platform ni. Dia tak menjadi. 1000 boleh take 0.1 lot untuk berapa position. Let me tell you, saya dah test out benda tu bertahun-tahun. Dia tak ada satu pun dalam test tu yang menjadi. Bertahun-tahun. Tak ada satu pun. Tak ada satu. Daripada sudut risk reward punya konsep,
tak ada satu pun yang berjaya. Sebabnya anda akan trade benda-benda lain yang tak sama value. Anda mungkin cover kat sini, anda loss kat sini. Anda cover kat sini, anda loss kat sini. Oh, risk reward dia besar. Sedangkan ada trade Euro JPY, Euro GBP tak sama. Base currency dia tak sama. Jadi macam mana anda kata 3-1, 2-1 ini cover? Dia tak dapat. Tak dapat. Dia bukannya dekat MT4, bukan MT5. Ramai kalau dah ikut lama, anda tahu saya ada benda tu. Siapa yang dah ikut saya lama, anda tahu. Saya tak dapat dah tunjukkan ke SM. Okay, take profit asal untuk nak tahu return. Lindungi macam mana kita nak manage entry kita dan tekankan kepada risk reward. Dalam trading is not about the technique. Teknik semua bagus. Membiarkan posisi untung berterusan. Saya tak dapat nak kongsikan banyak benda pian sebab some of it are proprietaries. Maksudnya kepunyaan bukan saya seorang kepada company saya. Contohnya macam 3711 ni dia ada algo dia. Cumanya dia bukan applicable kepada MT4, MT5. Yang saya kongsikan kepada anda parameters dia. Jadi pernah dulu Helmi kan lain-lain tanya, patutnya benda ni dapat dirobotkan kan? Yes. Kalau anda dengar saya hari-hari, dia dapat. Cumanya saya tak boleh ni sebab itu dibangunkan oleh company yang saya letakkan dan kita letakkan satu sebab itu anda tengok kan, saya letak, pernah tak anda nampak kataan ini dalam slide saya? Ingat tak ayat ni? Siapa ingat dalam nota saya ada nampak benda ni? Siapa ingat? Dalam nota saya ada benda tu. Tak. Kita tak buka untuk orang luar. Ingat tak ada benda ni? 5 minit lagi. Dalam nota saya ada distribution system kan. Ingat tak? Bila setiap line ni adalah satu kode, satu ni tau. Setiap line ni dia ada maksud dia untuk structure. Setiap line 1 hour ni kan. Jadi kalau dia break, apa maksud dia kepada yang lain? Kalau dia tak break, adakah dia bertukar trend atau tak? Dan how it impact the whole structure kepada everything lah. That distribution system. Itu distribution system tadi. By now, anda semua dah boleh tangkap dah. Then you can develop it. It's simple. Seriously. 1, 2, 3, 4, 5 untuk indeks. Okay. Saya tunjukkan sekali ni je. Ni proprietary tau. Ini. Kalau kita tahu indeks adalah wave 1, saya ulang sekali je. Anda tengok dollar index. Kalau kita nampak dollar index sedang buat benda ni. Dan indeks sedang berada dekat sini. Dan we are looking at ini. Katalah anda sedang lihat wave, anda jangka wave 3 dalam dollar index. Ini adalah in case of positive dollar. Or, sabar, anda sedang lihat benda di dalam dollar. Ini kat sini, dia dah jalan. Ambil nota ni. Ini tak kongsi dah. Ini dah tak kongsi dah. Ini proprietary. Inilah untuk dolar, benda sama. Dolar dijangka melengkapkan wave 5. Ini adalah dolar. Di mana kita menjangkakan sama ada 5 ataupun 3. Either one. 1, 2, 3. A, W, B, X dan C,
Y. Dolar untuk buat wave 3. C or whatever. Ataupun whatever lah nombor sini. Dan 3. All this sebenarnya ada algo dia. Yap. Try to sit down one day dan tengok benda-benda ni dekat chart. Dan lepas tu anda bandingkan dengan UJ dan anda develop dia. Ini asas dia. Dan yen pair. Satu saya katakan asas dia dolar, yen, index. Dolar, yen, index. Tengok semua lukisan saya, it is based on this thing. It is based on this thing. Kalau anda tengok dia, dan anda fahamkan dia kepada fractal, kepada map tu, anda akan nampak all these things sebenarnya dia set. Kalau ini break, jadi apa? Kalau invalidation kat sini break, jadi apa? Kalau dollar pair break, jadi apa? Semua ni can be set. Ini pun dolar. Ini dolar. Sama ada ini adalah dolar dalam 5 wave ataupun dolar dalam 3 wave. Kalau 5 wave, kita ada extended dolar punya, dolar nak habis. Ni nak masuk dolar dan negatif dolar. So, kita tahu, wave 1, fixed dynamic adalah dolar punya dynamic. Yang ini indices, ini dolar. Semua ni ada, itulah distribution system. Dia sebenarnya ada table, saya tak dapat nak kongsikan benda tu. Pernah kepala keluar asap. Tak, dia ada jawapan dia semua dekat chart ni. Tinggal rajin tak rajin je. Tinggalnya rajin tak rajin je. Semua ni, semua yang tulis tu ada dekat sini. Ada tengok fractal dia. Jawapan dia semua dekat fractal dia. Tak dapat. Itu proprietary. Saya pemilik dia dan saya akan kepada shareholder saya yang lain. Saya tak dapat nak bagi. Tak dapat nak bagi. Okay, sebab itu ini bukan didevelop oleh saya seorang. Saya kongsikan kepada anda chart ni pun ada cakap-cakap tau. Jangan tak tahu. Nasib baik saya saya masih boleh sharekan ni. Tak dapat. Itu amanah kepada saya. Saya sharekan kepada anda cara nak buat dia. Anda boleh buat sendiri. Ini semua adalah algo dia. Saya sharekan cara anda nak buat dia. Bukannya saya sharekan teknik. Saya sharekan cara nak buat the whole thing. Macam ni break kan. Macam ni break. Dollar index ni break. Okey. Perhatikan direct kepada Euro JPY. We will expect Euro JPY untuk buat lebih ke atas lagi. Jadi ini mungkin bukannya ini masih boleh flat. Kalau Euro JPY kat sini ada kira lekuk ke? Kalau Euro US dollar, mana Euro US dollar kita? Mana ni? Kalau Euro US dollar kita, okey, buat yang lebih besar dalam fractal yang lain, dan anda kena tukar the whole fractal semua. Dah 7 PM. Tak dapat. Okey. Jadi tolonglah buat yang kepercayaan tadi. Anda akan dapati dia banyak membantu anda. Dan bersama saya sekali lagi pada jam 8 untuk analisa pasaran sehingga jam 9 nanti. Buat benda yang masuk akal lah, and look into yourself. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah jumpa lagi pada jam 8. Assalamualaikum.